نبينا محمد وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك استعين بنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة عن الخير ونصيحة للمسلمين من أفضل القربات ورفع الدرجات وهمة في دين ذلك سبيل الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين العلماء راسخ العلم واليقين. نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم نبينا وقرة العين حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأهل بيته وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sifat sabiah belum lepas dah. Masuk sifat sabiah, masuk sifat sabiah ya. Muka surat 44. Ya, tuan-tuan beri buka muka surat 44 sifat sabiah. Sifat sabiah ni iaitu sifat yang menegatifkan perkara-perkara yang mustahil di hadapan Allah, menafikan segala sifat-sifat yang mustahil yang direka-rekakan ke hadapan Allah. Dan masa yang sama dia mengukuh dan mentahkikkan tentang kewujudan Allah, yakni Tuhan yang Maha Asa dari segi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain kita sebut sifat salbiah inilah yang menjernih, yang membersihkan ya, sifat zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menuhan, yang menjadikan kita sebagai hamba dan kita bertuhankannya. Adalah makna sifat salbiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan salbut. Asal kalimahnya salbut itu menafikan. Ya, menolak perkara yang tidak layak, yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan atau menidakkan. Maka sifatnya 5. Disusul begitu oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. 5, yakni qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan wahdaniyah. Itulah 5 sifat tuan-tuan yang mana disebut sebagai kumpulan sifat salbiah bagi menjelaskan, bagi membersihkan, bagi mentahqiqkan, bagi mengukuhkan, bagi menuntut kepada ketauhidan, kewujudan Allah sebagai zat yang maha suci daripada segala kekurangan, yang tidak ada persamaan dengan segala makhluk, yang mendahului dan yang kekal abadi, serta tidak berbilang-bilang pada zatnya, tidak berbilang-bilang pada sifatnya, tidak berbilang-bilang pada af'alnya. Itu kita nak faham ya. Jadi itu berada di dalam fungsi la yang kita sebut di awal syahadah kita, la ilaha illallah. La tu menafikan 5 perkara inilah. Jadi 5 sifat ini ditegakkan, 5 sifat ini diwujudkan, 5 sifat ini secara adami. Bangsanya bangsa adami, dia tidak ada sebagai zat ma'ani. Dia tidak ada sebagai sifat ma'ani. Berdiri yang wajib subut tetap ada pada Allah. Tapi dia merupakan satu adami,
lebih kepada menuntut khabar. Jadi pada perspektifnya sifat-sifat yang 5 ini hanya wujud pada khabar, ya, tidak pada zihin, hanya pada khabar, maka itu dipanggilkan dia sifat-sifat adamiyah. Dia tidak ada sebagai sifat ma'ani yang 7. Makanya dikata sifat yang 5, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat. Maka sebab dinamakan sifat sabih kerana dengan 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, dan segala sifat kekurangan atasnya. Seperti di bawah ini kenyataannya, dia rendangkan kepada kita. Pertama, qidam. Kerana kita telah maklum bahawa Allah, bila berkata Allah itu bersifat dengan sifat wujud, maka tentulah wujudnya sebagai wujud nafsiyah, tidak ada permulaan. Wujud nafsiyah, tidak ada kesudahan. Wujud nafsiyah, tidak ada persamaan. Wujud nafsiyah, tidak bersyarikah, tidak berdiri kepada yang lain, melainkan dia berdiri sendiri. Dan wujud nafsiyah, yakni tidak berbilang-bilang pada zat maupun sifat maupun perbuatannya. Itu berarti nafsiyah. Maknanya perkataan di belakang yang kata nafsiyah itu, yang datang berputuh itu, memberi penekanan bahawasanya sifat ketuhanan yang ada kepada Allah itu sifat yang menafikan. Kalau adanya permulaan, bukan Tuhan. Kalau adanya kesudahan, bukan Tuhan. Kalau ada persamaan, bukan Tuhan. Kalau ada persyarikatan, perkongsian, sandaran, bukan Tuhan. Kalau sudah berbilang-bilang pada zat, 2 dan 3 dan lebih, berbilang-bilang pada sifat, ada sifat-sifat yang sama seperti sifat Allah, seumpama sifat Allah, selain sifat Allah, ataupun pada perbuatan, ada perbuatan yang diambil sekira perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah. Satu Tuhan jadikan langit, satu Tuhan jadikan bumi, ini adalah mustahil. Jadi nak dia tegakkan, ya, tentang nafsiyah Allah, kita wujud nafsiyah itu, maka Imam Abul Hasan Asy'ari telah menyusun rapi, ya, 5 sifat ini. Sebenarnya sifat-sifat 20 yang kita mengaji ini, itulah amalan ini bukan dirumus secara langsung, secara awal oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Tuan, kena faham, ya. Dua orang ada bertanya, kata ya juga tanya, ya, nak jawab. Orang kata imam 4 kita tadi ini lahir dulu sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali ini lahir dulu sebelum Imam Abul Hasan Asy'ari. Sebelum ulama-ulama hadis yang lain. Depa ni akidah depa macam mana? Ada kat sifat 20 ni? Tidak ada. Akidah depa bagaimana? Depa menganut faham apa? Ya. Akidah mereka itu jadinya bagaimana? Bagaimana keadaan modul akidah yang mereka anut? Ditanyai. Jawabnya, Imam Abul Hasan Asy'ari pun mengambil akidah daripada 4 imam ini. 4 imam ini sudah awal-awal lagi mereka telah menganut akidah yang betul, yang disebut sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ada hadis daripada Nabi yang menekan tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sudah ada hadis daripada Imam Tirmizi, dalam Bukhari Muslim pun ada sebut tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka yang terima hadis ini dulu, bukan Bukhari Muslim, bukan 7 orang ulama hadis. Mereka itu datang kemudian. Jadi kedua, keempat imam mujtahid ini, oleh kerana penonjolan mereka dalam dunia Islam ni lebih kepada hukum-hukum fiqh, kitab-kitab fiqh, ya, ilmu fiqh, tidak menonjol tentang akidah. Tapi mereka sudah punya akidah yang tulen, yang asli, dan tidak ada khilaf di antara 4 imam. Akidah mereka tidak ada khilaf. Ya, mereka menganut satu modul akidah yang sunyi, bersih daripada khilaf, dan mereka ambil terus daripada panggilan Al-Quran dan hadis Nabi berdasarkan kepada ilmu mereka yang luas. Mereka punya kemampuan, ya, untuk menimba ilmu daripada Al-Quran dan hadis, membentuk akidah mereka. Jadi akidah inilah diturunkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari, mengambil akidah daripada peninggalan
akidah yang dianut oleh 4 mazhab tadi. Ya, ada wujud, ada qidam, ada baqa dalam 4 imam. Ya, tapi tidak ada kitab yang mereka garang atau akidah. Itu kita tak jumpa. Ya, faham ya? Begitu juga tasawuf. Mereka tidak susun kitab tasawuf. Ya. Cuma hanya susun kitab tasawuf ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jilani ini lagi ke belakang dia ni. Ya. Di mana dia termasuk dalam kumpulan ulama-ulama mutaakhirin, bukan ulama mutakaddimin. Tapi mereka Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak banyak menonjol dalam hukum fiqh. Dia hanya menyusun persoalan berkaitan dengan tasawuf, ilmu batin, ilmu kerohanian, persoalan hati. Ini kita nak faham sikit lah. Ya. Jadi banyak akibat 20 bulan kita mengaji ini bukan satu rekaan baru, susunan baru, rumusan baru oleh Abu Hasan Asy'ari, tapi dia adalah merupakan sebagai turunan warisan yang ditinggal oleh 4 ulama mazhab tadi yang kita sebut sebagai imam-imam mujtahid mutlak, faham ya? Dan juga imam-imam yang lain, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, ya. Mereka ini adalah lebih awal daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi makanya yang kata tadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini menyusun 5 sifat ni, dia mengambil daripada aliran yang ditinggal oleh 4 ulama-ulama mazhab tadi dan ulama-ulama lain. Jadi maka itu adalah bunyinya qidam, al-qidamu wal baqa'u wa mukhalafatul hawadisi qiyamu ta'ala bi nafsihi wal wahdaniyah. Jadi ada 5. Disusun 5. Jadi untuk mempertahankan kelima-lima sifat ini sebagai menjelaskan tentang kewujudan Allah sebagai wujud yang manusia, maka ditegakkan sifat salbiyah. Sebagai bila dikatakan qidam, kalau kita terjemahkan secara bahasa kita, secara bahasa, maknanya dia berartinya sedia. Qidam artinya sedia. Ya. Qadim kalau dalam bahasa itu disebut tua, lebih dahulu, lebih senior. Qadim, ana aqnamu alaik, aku lebih senior daripada kamu. Itu bahasa dia, ya. Al-Quran sebut nahnu bimasbuqin, dan kami tidak masbuk, kami yang datang dulu. Kata Allah, kami bukan masbuk, kami datang dulu. Sebelum langit bumi, alam langit bumi ini wujud, kami sudah sedia ada. Dan kami semata-mata kami. Jadi kami cipta alam langit bumi ini, khususan kami cipta manusia, al-insan, supaya mengenal kami. Untuk mengenal kami, tujuan kita dijadikan Allah SWT sebagai manusia ini, tuan-tuan, untuk mengenal Allah. Itu yang benar sekali, ya. Bila mengenal Allah, barulah kita akan ada diri kita sebagai hamba, dan kita ada Tuhan sebagai yang dipertuhankan. Adalah abdun dan ma'budun. Antara dua-dua itu saling berhubung. Maka itulah artinya yang kata tadi ini. Ad-din wal aqidah wal arkan. Itu artinya kita sebut. Faham ya? Baik. Jadi makanya bila sebut qidam yang pertama artinya sedia, tentulah tidak ada permulaan. Automatik kita akan sebut, ya, secara langsungnya. Bila kita sedia, dengan sendirinya kita akan menghukum akal kita, tidak ada permulaan. Kemudian baqa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Baqa, bila kata baqa, maha suci Allah daripada mati, daripada binasa, ya. Maka itu artinya tidak ada kesudahan. Faham ya? Itu artinya yang dipaham. Jadi dia katakan sifat salbiyah ni, kita kena baca macam tu lah. Jadi maknanya bila katakan qidam menafikan Tuhan ada permulaan, baqa menafikan Tuhan ada kesudahan. Maka itu dalam zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Kita kena masuk yang dua kalimah. Ya, yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan.
Lagi Imam Ghazali sebut Ihya Ulumuddin, biadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Apa yang Tuhan buat semua perfect, betul, baik, tidak ada yang cacat, tidak yang salah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, dan tabarakalladzi yasbut. Ya, kamu tidak akan mendapati sebarang kecacatan, sebarang kepincangan, sebarang kekurangan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Rahman di Arash, artinya Arash sebagai headquarters, menjaga penakdiran Allah. Jadi Allah yang kita bersemayam ni ista'ula, menguasai Arash sebagai pusat pemerintahan alam langit bumi ini sendiri. Daripada situlah ya berjalan segala arahan, segala perintah yang terus datang daripada Allah, kerana Allah adalah Rabbul Alamin. Faham ya? Boleh ya? Di situ kita faham, kita meletakkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita menegakkan tauhid rububiyah. Itu faham. Ya. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul lil hawadisi. Bersalahan Allah dengan segala yang baru. Apa yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk, disebut alam. Disebut makhluk, disebut alam, disebut yang kena cipta. Apa yang wujud, apa yang ada selain daripada Allah itu kena cipta. Di bawah Khaliq, Al-Khaliqu, nama Allah sebagai pencipta. Di bawah Khaliqu itu ada basyaran. Di bawah basyaran itu adalah kita, yang sebut sebagai hukum tin, dikata tanah. Nampak? Di bawah Al-Khaliq, daripada Khaliq terbit basyaran. Italah manusia. Basyaran itu pula terbit daripada tin, tanah. Itu datang daripada Khaliq. Ada satu saja wujud, dia tidak kena jadi. Dia bukan yang dicipta jadi. Ada satu yang wujud, dia tidak dicipta. Dan dia bukan qadim. Itu kacau. Ya? Saya tak boleh nak jelas lagi sekarang libat tu, sebab dia banyak dia punya huraian dia, supaya kita akan faham ini dalam konsep hikmah al-mutauhid, baru kita akan dapat perkara ni lah ya. Itu kata nafsiyah dan apa. Bukan semua yang Tuhan ada yang Tuhan tidak cipta, tapi dia wujud. Dia wujud. Tuhan tidak cipta dia. Dia bukan masuk dalam folio Khaliq, nama Allah Al-Khaliq. Bila kata Khaliq, dia makhluk. Nampak tak? Bila kita sifat, kena ada mausuf. Nampak? Bila sifat, kena ada mausuf. Bila ada sifat Allah Al-Khaliq, mausufnya makhluk kena jadi. Tapi ini dia bukan terbit daripada Khaliq. Kerana benda ini bukan basyaran. Maka bukan basyaran, bukan tin, bukan tanah. Nampak ya? Maka itu dia wujud, tapi dia tidak terlibat dengan penciptaan, dan dia bukan qadim, dia bukan Tuhan. Yang salah faham pula. Karena kita tahu yang tidak kena jadi itu Allah lah. Kerana Allah qadim, tapi dia ni wujud, tidak ada pencipta, tidak ada penciptaan, tapi dia bukan qadim. Maknanya dia bukan Allah. Inilah ada hubung kait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Nur Muhammad. Faham ya? Nantilah sampai satu ketika agak sesuai akan saya bagi penjelasan kepada tuan-tuan. Inilah yang kita nak tanam dalam diri kita, yang kita nak bawa kepada satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha suci dari segala kekurangan, tidak ada sebarang persaingan, persamaan. Kemudian masuk kepada sifat yang berikut, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, menafikan berhajat kepada yang lain. Ya. Qiyamuhu bi nafsihi, ataupun dalam Al-Quran Allah sebut sebagai sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ya, awalnya Al-Hayy, hidup, yang hidup, dan dia Al-Qayyum. Hidup, awal-awal kena sebut hidup dulu. Kenapa hidup? Al-Hayy Tuhan dahulukan dengan Al-Qayyum. Al-Hayy ni kita kena faham. Kita hidup kerana dihidupkan. Kita hidup
ada jasad, ada roh, ada hati, ya, ada perut, ada anggota, ada mata, telinga. Semuanya ini bergantung, bersandar di antara satu dengan yang lain. Nampak tak? Ya? Artinya kita dijadikan kita tidak layak sebagai disebut Al-Qayyum. Maka yang menjadikan mata, yang menjadikan telinga, anggota kita seluruhnya, zahir batinnya, hanya satu. Dia juga. Dia yang menjadikan anggota, dia yang menjadikan biji mata. Dia yang menjadikan kaki, dia juga menggerakkan kaki itu berjalan. Bukan dia jadi kaki, kaki berjalan sendiri. Bukan jari tangan, tangan boleh pegang sendiri. Dia bukan bagi mata, mata boleh melihat sendiri. Hatta mata yang melihat itu pun, biji mata itu pun dia bagi jadi, cahaya mata pun dia wujudkan, dan pembawa kita kepada urusan-urusan kehidupan semuanya adalah dengan satu pencipta. Sebab yang wujud hanya satu. Maka perbuatannya, segala sifat-sifatnya berdiri kepadanya. Hanya dia yang memiliki segala-gala. Itu artinya bahwasanya Allah itu adalah Al-Qayyum. Bila kita sebut hidup, kita kena faham. Tentulah hidupnya tidak ada pakai roh. Hidupnya tidak dihidupkan. Hidupnya tidak pakai jasad. Hidupnya tidak pakai oksigen, tak pakai udara. Ya. Hidupnya tidak ada awalan. Hidupnya tidak ada unsur mati. Nampak? Sampai dia buat manusia pun, ya. Lepas-lepas tu Adam tu tak ada siapa mati. Ya. Tidak ada makhluk yang mati. Orang yang mula-mula mati adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil. Itulah orang yang pertama mengalami mati. Ya, mati. Ini bertanya Azrail kepada Allah. Azrail bertanya kepada Allah. Ya, makhluk manusia ni ramai. Dia akan bertambah, bergerak, dapat tengok tu Adam tu sendiri lah. Ya, wujud tu Adam turun ke bumi. Dengan Hawa sudah ada 41 lagi anak dia. Tambah dengan dia 43 orang. Nampak ya? Kemudian yang 41 ni pula akan membiak. Israel kata, nampak ya? Mereka akan membiak, bumi ni ramai. Boleh tampung ke bumi ni? Israel tanya. Nampak? Dan mereka ni akan hidup berapa lama? Berapa lama mereka akan hidup begini? Maka itu Allah cipta al-mautu, maut. Maut itu Tuhan cipta. Nampak tak? Maut itu cipta duduk di bawah portfolio Sayyidina Israel AS. Kamu pegang. Sebab kamu yang pergi ambil tanah, ya, sehingga terbentuknya lembaga, sehingga jadinya manusia yang katakan Adam. Kamu juga bertanggungjawab untuk mematikan mereka. Nampak tak? Itu dengan memisahkan roh dan jasad mereka. Memisahkan nyawa mereka. Maka itu artinya maut mula diwujud. Jadi maut yang pertama sekali yang wujud iaitu berlaku kepada Qabil, kepada Habil, dibunuh oleh Qabil. Itulah antara pertama yang kata maut, lepas itu berjalanlah ya. Maut ini berterusan sehinggalah ke akhirnya merupakan suatu fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala, suatu sunnah daripada Allah, la tabdila sunnatillahi tahwila, di mana sunnah-sunnah Allah ini tidak akan berubah. Dan Allah telah cipta sunnah ini akan berlaku tiap-tiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faham ya? Baik. Kemudian masuk kepada seterusnya yang keempat, yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang kepada perbuatan. Jadi ulama tauhid, ulama yang menyusun akidah ini, Imam Hasan Asy'ari memberikan kerendangan lagi kepada wahdaniyah ini dengan adanya satu ilmu dipanggil ilmul kaf mim. Kam ni berbilang-bilang, bertanya, bilangan. Kam, kita nak beli barang kepada orang-orang Arab ni, kam ada berapa? Jadi kita tanya, ilmu kam ni, ilmu berapa? Ya, jadi dalam sifat tauhid ni kita akan bincang, akan datang sifat tauhid. Tuan-tuan akan didedahkan dengan ilmu kam. Ya, ilmu kam ada 5 kam pada satu pandangan, ada 6 kam pada satu pandangan. Itu kita akan sebut kemudian insya-Allah ya. Baik.
Kemudian lanjutannya lagi. Maka hakikat sifat salbiah itu iaitu ibarat daripada menolak dan menafikan. Dia ibarat, lebih kepada khabaran. Ya. Menafi perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala, sifat-sifat itu tiada mewujud pada kharij. Nampak tak? Kita masuk kita pergi ke klinik, nampak tak? Klinik awam ni, pintu doktor tu ada dua, ada dan tiada. Tidak? Ini tulis di pintu ada tiada. Ya? Ada tiada tu hal, bukan zat. Faham tak? Hal. Yang zat tu doktor. Yang dalam tu wujud dalam tu bukan wujud nafsiah dalam tu. Ya. Wujud yang di dalam itu wujud muqayyad. Yang dalam tu wujud muqayyad, doktor makhluk. Yang kita panggil kita ni wujud muqayyad lah. Kita ni bukan wujud mutlak, kita ni wujud muqayyad. Ya. Kita bergantung kepada wujud mutlak, yang wujud nafsiah, wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut ada tak ada dengan tiada, itu bukan sifat, bukan zat. Dia adalah halizat, hal keadaan zat. Jadi bila kita tengok hal, kita akan tanya, doktor ada? Tak payah kita tanya, kita tengok di pintu dia tulis, ada. Ada tu mengkhabarkan kepada kewujudan si doktor dalam, faham tak? Dia bukan sifat doktor. Nampak beza dia? Dia hanya hal keadaan doktor itu saja. Maka itu sifat sabiah ni adalah sifat-sifat haliyah. Dia bukan sifat subutiyah. Macam sifat qudrat memang ada sumber dengan Allah. Ya? Sifat iradah ada sumber dengan Allah. Sifat ilmu sabit tetap dengan Allah. Sifat hayat tetap dengan Allah. Ya? Sifat sama, basar dan kalam tetap dengan Allah. Tapi sifat-sifat yang 5 ini bukan sifat, tapi dimasuk dalam kategori sifat, dipanggil sifat salbiah. Nampak? Sebagai khabar untuk menjelaskan kewujudan Allah. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak ada persamaan, tidak bersyarikah, bergantung kepada yang lain daripadanya, dan tidak berbilang-bilang pada zat maupun sifat maupun perbuatannya. Itu kita nak faham begitu, insyaAllah ya. Jadi makanya kata musannif, maka hakikat sifat sabiah itu ibarat daripada menolak dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tiada mewujud pada kharij. Seperti sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani nampak wujud pada kharij. Kharij ini kita dapat lihat. Langit bumi kita sendiri adalah hasil daripada ciptaan Tuhan yang bersifat kudrat. Betul tak? Jadi kita tak katalah kudrat bagi jadi. Kita sebut nama yang punya kudrat. Qadirun. Itu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani sebagai menjelaskan tentang sifat 7 ma'ani tadi. Sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai sifat pada martabat zat. Maka Allah SWT, siapa yang jadikan yang lebih? Al-Qadiru. Kita sebut Maha Berkuasa. Bukan yang berkuasa, Maha Berkuasa. Kalau ber ni makna kita dia bergantung dia pada satu perbuatan. Nampak tak ya? Ber tu selalunya dia bersama. Ber tu dalam nahu Melayu, ber tu artinya sesuatu yang berganti. Sebab itu ini dah lama kitab-kitab tu dia ber ni, tapi sekarang ni seorang ulama daripada ulama petani di Mekah, ada lagi di sekarang, satu umur dia. Ya. Tuan Guru Haji Badal nama dia. Ya. Dia ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita pergi Mekah, pergi jumpa dengan dia, berbincang, dia kata kena ubah bahasa kitab-kitab ni. Tak betul. Jangan pakai berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Itu dia, per. Per tu baru tunjuk kata isim fa'il, nama orang yang buat. Kalau pakai per, termasuk dalam isim fa'il, nama orang yang berbuat. Nampak tak? Itu dia. Kalau pakai ber, masuk dalam adverb orang putih kata, yang bekerja. Nampak tak? Bekerjanya banyak kan? Banyak benda yang boleh bekerja. Ya? Berkuasa ni, kita tahu dah, dia berkuasa. Ada benda yang tak ada kuasa. Tu dia jadi dulu tu. Tapi kalau berkuasa, dia kuasa semua. Itu per. Hanya perbetul sikit nama grammar Melayu lah. Dalam kitab-kitab kita lah. Nampak ya? Sebab anak-anak kita generasi moden ni, dia lebih jauh mengkaji ya. Nanti dia kata silap.
Jadi ulama-ulama dulu dia punya kemampuan bahasa dekat ni dia tulis ya. Jadi kita kena upgrade lah, nak perindahkan mereka lagi ya. Jadi cuma nak betulkan bahasanya saja. Itulah ya, baik. Jadi maka itu dikata tadi ini tidak maujud pada kharij, yang tidak maujud pada zihin. Zihin ni dalam fikiran kita. Zihin itu perkataan kita. Memang tak wujud. Dari itu dinamakan sifat adamiyah, sifat yang hakikatnya tidak ada. Tidak ada sebab dia adalah hal, suatu perkhabaran. Macam mana nak ada? Nampak? Yang ada itu zat. Itu faham dia? Tetapi tidak dihukumkan sebagai nafsi. Nampak? Betul lah ya. Tak boleh kata nafsi pula, makna kata dia sebagai satu sifat yang berasingan. Kerana antara Nabi dan Adam itu, sebagai Adam itu berbeza, iaitu tiap-tiap Nabi dihukumkan Adam, maka tiap-tiap Adam itu dihukumkan Nabi. Ya. Seperti sifat sabiah, maka ia Adam tetapi tiada di Nabi, maka dinyatakan Adam itu am dan Nabi itu khas. Macam tadilah, kalau kita ada, mesti istilah yang tidak ada. Macam kita pergi klinik lah. Dia ada dan tidak, kan dia tolak. Bila dia tolak ada tu, dengan sendirinya kita tahu kata dia wujud dan kita tak perlu bertanya, Allah tak ada. Pasal apa dia tak ada? Kita tak tanya pula. Nampak? Pasal apa dia ada? Pun tak kita tanya. Sebab kita mau, sebab kita nak dia ada. Ya? Cuma kita akan tanya bila dia wujud tiada. Bila kita wujud tiada, kita dah tahu dah. Tiada itu mengkhabarkan bahawa orang dalam bilik itu tidak wujud. Itu saja bahasa. Ini istilah yang dipakai sebagai sifat adamiyah. Kalau ditanya kita apa sifat adamiyah? Sifat adamiyah ini adalah dia bersifat khabar, lebih kepada perkhabaran terhadap sesuatu perkara atau satu zat. Nampak ya? Contohlah kita pergi satu rumah, kita kenal satu hamba Allah. Kita nak gunalah ya, nama dia Pak Sukun. Nama orang tua ni Pak Sukun, duduk dah lama. Kita kata lama tak jumpa Pak Sukun. Pasal dia banyak buah. Dia jual banyak buah sukun. Ya. Jadi dah lama tak nampak lah jualan-jualan dia. Tak jumpa. Kita pun bertanya lagi. Pak Sukun ada ke tak ada? Nampak lah. Itu dah. Dia berkata ada. Tapi ada benda yang tak ada. Ya. Sifat dia tak ada. Sifat dia tak ada. Zat dia ada. Itu zat perkhabaran mengatakan dia wujud. Antaranya kita kata yang tidak ada tu, telinga tak dengar lah. Nampak tak? Tak ada pendengaran. Ya, sami'un tak ada kat dia. Ya, basar tak melihat kan, mata pun dah berlabu, tak nampak orang, tak kenal orang lah. Nampak. Basirun tak ada dekat dia. Ya, sifat baru. Ya. Mulut tak cakap lah kata. Nampak tak? Mulut tak cakap lah. Pakai hambuk lah. Tu kan. Tangan pun tak diangkat dah. Kaki tak diangkat dah. Sifat sudah tidak ada. Wujud dia ada. Nampak? Wujud itu adalah haliyah. Itu penting kita panggil adami itu. Faham ya? Faham ya? Bahasa. Kalau boleh macam itu, baru kita boleh faham lah. Dihukumkan Adam tadi. Habis kata insyaAllah kita akan sambung pula sifat ma'ani ya. Pada akan datang insyaAllah. Pada kita akan datang. Sebab ma'ani kita masuk pula kepada tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Kita masuk pangkal ayat 11 ya. Pangkal ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik. Ya. Kana ta'iru Kana ta'ira ya. Hadis kita tak nampak ni. Ta'ir qidada wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih. Ya, itu sebagai penjelasan daripada ayat ayat yang ke-11 yang disebut oleh musannif, disebut oleh ini ya. Wa inna minna salihun wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Saya kena baca hafal yang boleh saya tengok tak boleh. Saya hafal surah ni. Bila tengok tulisan ni halui je kalang kabut. Jadi saya kena baca ikut hafal yang saya lah. Ikut hafal saya lah. Pada ayat 11 tu dia bunyi betul lah. Ya. Tuan-tuan hafal surah ni baca selalu. Setiap hari tuan-tuan baca lah. Boleh tengok jin. Ya, confirm. Boleh tengok jin. InsyaAllah ya. Kalau boleh sehari baca 5 kali. 5 kali. Sehari yang membaca surah 5 kali, boleh nampak jin. Confirm. Ya, tapi baca betul ya. Itulah cerita dia. Dia akan tunjuk. Ya, belum. Tapi nampak dan berupa yang bukan asli. Sebab tak boleh tengok rupa asli. Jin tidak wujud dengan rupa asli dan dia akan mengubah rupa dia sebagai rupa manusia. Rupa dia sebagai manusia besar. Nampak besar. Kalau aslinya besar ibu jari ya. Dia asli besar ibu jari. Perkhabaran lah. Bukan nampak. Dia habak sendiri. Ya. Dialog. Kita dialog dengan dia. Dia habak lah. Kami yang patut dia tengok. Tapi kami kecil ya. Besar ibu jari ya. Dia kata. Nampak. Itu cerita dia. Ya. InsyaAllah. Jadi ayat ni pada ayat yang sebelah ni. Dia bunyi begitu lah. Ya. Pada ayat 11. Dia bunyi. Wa inna salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya di antara kami ada yang soleh-soleh dan di antara kami tidak demikian. Tidak soleh. Sesungguhnya adalah kami menempuh jalan bersimpang siur. Kami pun banyak pecahan. Banyak puak. Macam manusia juga. Ya, berpecah sampai berpuak-puak 73. Umat Islam 72 Bani Israel. Umat Nabi Muhammad 73. Bani Israel 72. Di puak pun ada juga perpecahan macam itu. Sebab tu dia kata tara'iqa qidada. Kemudian pada ayat yang ke-12. Ya. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Sila raikan azan dulu, silakan. Muazzin dengan segala hormat memandangkan azan ya, insyaallah silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya
dahsyat. Baik, kita sambung insya-Allah pada ayat sebelah dulu ya. Kita tengok tafsiran ayat sebelah dulu. Dan semuanya di antara kami ini wa inna minas salihuna. Antara kami ada yang saleh-saleh. Dan di antara kami tidak demikian. Dia tak kata pula saleh. Bahasanya cantik kan, Quran ni dia tak sebut. Yang tak baik itu dia tak sebut. Dia cuma habaq yang tidak demikian. Faham ya. Jadi ayat ini pun masih rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya, iaitu setelah pendekatan ke langit dijaga ketat, meteor telah mengawal ruang angkasa daripada penerobosan iblis dan jin, dan setelah kemudian mereka dengan suara mereka pula, dengan suara Nabi Muhammad membawa Al-Quran dengan jahar dan sembahyang subuh, ya, adalah di antara mereka yang terus insaf dan tunduk kepada Tuhan. Dia tak pernah dengar Al-Quran. 500 tahun putus wahyi daripada Nabi Israel, daripada Bani Israel, Nabi Allah Isa. Lepas itu tidak ada Nabi, sampailah Nabi Muhammad, kita tak dengar pun ayat-ayat daripada langit. Jadi baru pertama kali mendengar Rasulullah Nabi Muhammad baca Quran di pesisiran Tihamah, satu kawasan tempat dengan laut, dekat dengan laut. Jadi mereka pun mula mendengarlah ayat-ayat Al-Quran dibacakan, didendangkan. Maka mereka pun, surah yang dibaca surah Ar-Rahman. Surah yang Nabi baca, yang mereka dengar itu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sebab dia bunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Itu pengertian. Jadi mereka pun banyak yang insaf. Itulah dinamakan jin Islam. Mereka adalah jin-jin yang soleh-soleh. Mereka mengaku kerasulan Muhammad dan kepada mereka Nabi kita terus diutuskan. Tetapi ada pula yang tidak demikian. Ya, artinya tidak soleh. Lawan daripada soleh, talih. Soal pasang tiang ya. Soleh, ya. Soleh itu makna kata yang baik, yang taat. Talih artinya orang yang tidak pedulikan segala peraturan. Apa peraturan dengar pun dia tak patuh, dia tak ikut. Mungkin kerana dia tak faham, mungkin kerana dia begitu sombong, mungkin kerana dia malas. Macam orang sembahyang kan? Ada hukum sembahyang, banyak orang tak sembahyang. Ada orang yang tak mau sembahyang, ada orang yang tolak fardu sembahyang. Tak sama, itu masuk dalam kumpulan talih. Lawan salih, talih. Izaan, ijaan sama, cuma pasang tiang. Sot tak ada tiang, to ada tiang. Itu je beza. Mereka melanggar, menyeleweng dan mendurhaka. Dalam ayat ini pun terdapat didikan memakai bahasa yang halus, iaitu untuk menekan perasaan kepada kesalehan. Tidak layak disebut lawannya, misalnya dikatakan wa minat talihun. Tuhan tak kata begitu. Kalau bunyi pun tak sedap. Kalau ayat tu bunyi macam tu tak sedap kan? Wa inna minas salihun wa minnat talihun. Tak sedap. Tak sedap. Wa min laduna zalik. Zalik tu lebih tepat lagi. Sebab dia ada banyak urusan yang kata tadi ini. Yang tidak soleh ni bukan artinya tak sembahyang aja. Banyak yang tak soleh. Banyak kan. Tak soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, aurat tak tutup. Itu contoh lagi. Itu ya. Banyak-banyak luas. Bila kita zalik itu lebih luas. Apa yang istilah nama soleh? Syekh Dr. Abdul Rahman Jibril dalam kitab Jihad. Jihad, nama kitab itu Jihad. Syekh Abdul Rahman Jibril, seorang ulama daripada Qatar, ya. Dia menulis kitab itu. Dalam tu dia rangkaikan ada sebanyak 82 perkara-perkara yang membawa kepada arti soleh. Dia huraikan soleh itu. Dan dia sempat kaji pada Quran dan hadis, ada 82 amalan, pekerjaan yang termasuk dalam istilah soleh. Tidak.
Jadi lawan 82 tu banyak. Ya. Ya. Talih ni dia tak macam tu pula. Kan? Dia kurang. Dia tak macam soleh begitu banyak. Ya. Talih ni cuma tak ikut peraturan dia. Tak ikut perintah, tak ikut peraturan. Nampak? Semayang, bukan tak semayang, tapi tak ikut sunnah Nabi. Atau talih lah tu. Nampak tak? Ya, semayang, ilmu semayang tak ada. Rukun qawlinya tak betul, rukun fi'linya tak betul. Itu talih lah tu. Nampak? Nampak pada zahir soleh. Tapi oleh kerana dia melanggar peraturan, semayang yang tak betul, kita panggil talih. Itu contoh. Ya. Maksudnya kita menjalankan amalan-amalan kita. Kita buat apa-apa juga amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi, yang tidak sejalan dengan kaedah-kaedah yang disusun oleh para alim ulama, itu talih lah namanya. Tapi soleh lebih daripada itu lagi. Sebab tu Tuhan tak sebut talihun. Nampak tak? Sebab bukanlah lawan soleh tu mesti selengkapnya talih. Talih tu tak banyaklah yang diistilahkan sebagai talih. Faham ya? Itu dia. Itu dia lah. Kalau orang sembahyang fardu, dia buat semua fardu. Sunat tak buat. Tak soleh juga. Tapi dia dosa lah. Tak dosa kan? Dia tidak boleh dikira sebagai orang yang bersalah. Semua fardu dia buat. Ya? Zakat dia bayar. Infak, sedekah tak buat. Nampak ya? Itu dia. Ya? Haji dia buat. Umrah dia tak buat. Ya? Itu contoh. Itu tak soleh lah tu. Nampak? Ya. Kita kira dulu tu. Jadi pendek kata, dikira sebagai talih. Orang buat haji ifrat, tak buat umrah. Walaupun ifrat memang tidak ada umrah. Tapi kena buat juga sekali umrah. Sunat ke mazhab Syafi'i digandingkan dengan sekali pun umrah. Baru jadi ifrat. Kalau tak buat umrah, dia jadi mutlak. Haji mutlak. Kopi O. Tak jadi kopi susu. Itu beza dah. Ada orang 4 tahun, 5 tahun dia lebih Mekah. Dia kat tahun yang kelima tu baru dia dengar saya punya kursus haji. Saya tak buat umrah Ustaz. Sebab masa tu tak ada kursus haji. Tahun 80-an mana ada kursus haji, tak ada. Ya. Jadi yang bagi petua kali semua tu imam lah. Tu imam. Yang lebih haji ni hang buat ifrat, hang tak payah buat tu. Hang tak payah buat umrah. Pasti ifrat tu menunggal haji semata-mata. Nampak tak? Ifrat fardun. Menunggal haji semata-mata. Jadi tak payah buat umrah tu, hanya buat umrah. Dia buat orang betul, tak buat umrah. Habis buat haji balik. Nampak tak? Lenggang lah aku buat haji ifrat. Orang tanya kata haji ifrat. Mari dengar ceramah saya dalam kursus haji. Kenapa buat umrah tak? Dalam mazhab Syafi'i, umrah tu haji dan umrah sekali wajib kepada setiap mukallaf seumur hidup. Tapi kalau kamu buat haji ifrat, umrah tu dia jadi sunat. Kena buat juga. Nampak tak? Itu dia. Kalau tak buat sunat tu, dia tidak dinamakan ifrat, tapi bertukar menjadi haji mutlak. Habis macam nak buat? Sekarang kena buat umrah. 5 tahun baru dia dapat. Dia punya grade baru jadi haji mutlak. Haji ifrat. 5 tahun. Lepas 5 tahun baru dia dinobatkan sebagai haji ifrat. Bila masa kamu ada lapang, ada duit ringgit, pergilah buat umrah. Hari yang dia buat umrah tu, 5 tahun punya haji dulu, baru dia naik jadi haji ifrat. Itu dah cerita dia. Faham ya? Haji tamattu pula terbalik. Kalau dia dah pergi buat umrah sekarang, umrah yang pertama begitu wajib, bukan sunat. Umrah yang pertama, orang banyak dah pergi kan? Umrah yang pertama tu wajib tu, bukan sunat. Jadi bila dia masuk, besok ni lepas 3-4 tahun dia buat haji, umrah tu jadi sunat, tak jadi wajib ke dah, dah tamattu. Kalau dia tak buat umrah tu, jadi haji mutlak juga. Nampak tak? Faham ya? Nampak tu? Kena buat juga umrah sebagai gantian pada tamattu. Tapi hukum dia jadi sunat. Sebab dia dah buat umrah sebelum, umrah wajib dia buat dulu dah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Faham ya? Kalau dia tak pernah buat umrah tu wajib. Umrah pertama tu wajib. Itu sedikit kita sentuh. Ini yang kata tadi ni, kalau kita menyalahi, itu panggil talih.
Amalan dia soleh, ada toleh. Kenapa tak legak, tak ikut peraturan? Itu beza dia. Faham ya? Baik. Jadi makanya kita musannif, maka kata Allah dia, sebab dia susun kata sebagai tersebut di ayat ini, jin yang bicarakan yang berikan isyarat bahawa dia sendiri termasuk yang soleh. Dalam susunan isyarat, tidak pula dia mau menyebut kata-kata yang kurang layak. Lalu sebutnya saja di antara kami, tidak demikian. Nampak? Kami banyaklah di antara wanita, banyak di antara kami ni dah jadi gila. Tapi ada juga lah. Kita tak kata tak gila. Ada juga lah yang tak senasib lah begitu. Begitulah. Ya. Itu contoh katanya. Dia pergi elok sikit lah. Jadi makanya kata dalam surah bicara, dia tidak mau menyebut kata-kata kurang layak, sebut saja di antara kami demikian. Di ujung ayat sesungguhnya kami adalah menempuh jalan bersimpang siur. Walaupun kami soleh, tapi kami banyak jalan-jalan lah, pendapat, pegangan, faham pun macam manusia juga. Manusia Muslim macam tu juga. Pecah sampai 73 puak, 72 puak kan ya. Wataftarku ummati ala salas, Nabi kata. Berpecah berumat aku 3 puak. Wasab'ina millah, dengan 70 cabang. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Ila millatan wahidah, kecuali satu yang lepas. Ma'ana anu ashabi, di mana mereka berpegang pada bulan sahabat aku. Sunnah jemaah. Nabi pun dah sebut. Dia maka tak dapat tidak. Kita kena ambil faham lah. Kidada dan ini kita artikan bersimpang siur, tidak sama tujuan kerana ada yang menuju yang baik kepada Allah, ada pula menuju jalan yang lain menurut kehendak hatinya saja. Maka jalan ditempuh selain jalan Allah bersimpang siur, tujuannya kadang-kadang sebanyak kehendak orang yang melalui dia pula. Kata Al-Qurtubi, artinya bukanlah semua jin kafir, ada yang kafir, ada yang beriman setelah soleh, dan ada yang beriman tapi tidak soleh. Nampak? Ada beriman soleh, ada juga beriman yang tidak soleh, yang soleh tadi. Dan semuanya kami telah yakin bahawa tidaklah kami akan sanggup melepaskan diri pada Allah. Itu pada ayat 12 yang kata tadi ini. Wa anna dhananna an lam nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan semuanya kami telah yakin bahawa tidaklah kami akan sanggup melepaskan diri pada Allah. Dah tahu kata ada Allah, ada peraturan, ada Nabi, ada hukum, ada Al-Quran, kami tak boleh lagi lah. Nampaklah? Kami kena patuh, kena ikut. Artinya bahawasanya maha kekuasaan Allah, tidaklah kami sanggup melepaskan diri daripada ikatan ketentuan Allah. Ya, dan tidak pula sanggup akan lari. Ya, walan nu'jizahu haraba. Sehingga misalnya dibiarkan Tuhan kami berlepas diri, lepaskan oleh Tuhan daripada genggaman kebesarannya, namun kami terpaksa tetap dalam lingkungan kuasa itu juga, kami tidak sanggup lari. Kemana kami akan lari? Padahal tidak ada suatu daerah lain pun yang di luar berjangkau kuasaan Tuhan. Kami lari. Dulu kami tak tahu itu tak ada Tuhan, sekarang kami dah tahu ada Tuhan yang maha berkuasa. Jelas ya. Dan pada ayat 13. Dan semuanya kami telah mendengar petunjuk, berimanlah kami dengan dia. Ayat dia bunyi, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Dan semuanya kami setelah mendengar petunjuk-petunjuk beriman dengan dia. Inilah keinsafan daripada dunia Islam yang mengakui nubuah Rasulullah SAW kenabiannya. Mereka mengakui bahawa setelah mereka mendengar petunjuk itu ada dalam 7 ayat Al-Fatihah. Jadi petunjuk ada dalam 7 ayat Al-Fatihah. Inilah keluasan begitu besarnya sekali ya surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Wahyu, ya, didengar oleh jin Nabi SAW menjahatkan waktu subuh, salat subuh, Nabi baca Fatihah. Ya, langsunglah mereka beriman. Maka barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, tidaklah dia akan takut kerugian. Kerugiannya apa? Azab Allah.
Tidak takut kerugian kerana Tuhannya tadi pahala tidak akan dikurangi dan tidak pula penambahan azab. Nampak tak? Ya, artinya tidak usah dia takut akan diberatkan kepadanya kesalahan orang lain. Tak ada masalah. Ya, itu di antara yang disebut oleh musannif Profesor Dr. Hamka dalam menjalin tafsiran ini. Jadi kalau kita mengambil kira jin Islam, jin kafir, kita ada dua kumpulan dah. Yang di Islam ni pun bukanlah semuanya salih. Ada yang talih. Yang kafir tak kata. Talih tak masuk dalam kafir ni. Talih bukan kafir ya. Kafir lain. Jin kafir lain. Yang talih ni antara kami yang salih ni ada juga yang kurang salihnya. Yang tidak indah kesalihan ketaatannya. Itu je beza dia ya. Yang lain yang tidak menganut itu tak masuk dalam ayat ni. Tak masuk dalam ayat ni. Maknanya jin lain daripadanya kafir lah. Otomatik kita faham lah. Jin kafir. Jadi jin Islam ni tuan-tuan, kita boleh dapat lah. Jin Islam ni macam kita lah, orang Islam juga manusia. Ya, ada yang soleh, ada yang talih. Ya. Ya, ada yang faham gini, ada yang faham begitu, ada anu mazhab ni, ada anu mazhab ni, macam itulah. Mereka pun sama-sama naik. Tapi jin ni dia hanya boleh berguru kepada manusia. Dia berimam kepada manusia dan solat, dan dia juga berguru manusia dan mengambil belajar ilmu Islam. Ya, tidak ya. Itu artinya lah yang diterangkan. Jadi makanya kita bertanggungjawablah, beramanah umat Islam ni kena adalah majlis-majlis ilmu di masjid-masjid khususan. Majlis ilmu ni roh masjid. Majlis ilmu bagi masjid merupakan roh bagi badan. Begitu buah kita. Kalau tak ada majlis ilmu dalam masjid ni, seolah-olah kita tidak ada nyawa. Masjid itu mati. Tidak dikira sebagai masjid yang hidup. Rumah Allah yang hidup adalah rumah Allah yang diisikan dengan kuliah-kuliah majlis ilmu. Kena ada barang sekurang satu Jumaat sekali. Dia kata Sayyidina Osman pun satu minggu sekali kena ada kuliah. Paling kurang. Nampak? Banyak tu tak apa lah. Baguslah banyak. Paling kurang satu hari kena ada kuliah. Bagi satu minggu. Nampak tak? Pilih mana-mana hari. Ya? Supaya dia akan hidup, akan ada ruh kepada masjid. Hakikatul masjid, kasih sayang. Hakikat masjid, kasih sayang. Nampak? Jadi umat Islam datang berjemaah ni semata-mata untuk mengikat, memupuk kasih sayang. Nampak? Sebab Nabi kata, bila kamu berdiri saf, bila kamu renggang dalam saf, artinya Allah juga akan pecahkan hati-hati kamu. Pecahkan hati kamu itu artinya akan cabut kasih sayang. Bila tidak ada kasih sayang, kalah kita pada semua perkara. Kita akan ketundasan, ketandusan, nampak? Ya, kepesatan pada semua perkara-perkara yang baik. Itu satu kerugian bagi kita lah. Jadi makanya disebut di sini jin Islam ni tuan-tuan boleh tengok bila anak-anak kita perempuan, khususnya perempuan lagi-lagi, kita tengok lagi histeria. Ada lagi histeria. Perempuan ya. Kalau berlaku histeria tu ada jin Islam lah. Bukan jin kafir. Jangan salah faham ya. Jin Islam. Jin Islam yang lemah. Jin Islam yang lemah. Mungkin tak semayang lah kot lah. Mereka akan dibuli, dikejar oleh jin kafir. Nampak tak? Jin kafir akan serang mereka, akan attack mereka, akan bully mereka. Nampak? Jadi mereka lari. Mereka nak lari daripada jin kafir, dia bersembunyi dalam badan orang Islam. Dia Islam, dia tak masuklah dalam badan orang kafir. Nampak tak? Dia masuk dalam badan orang Islam, dia cari yang mana yang lemah. Orang perempuan yang kena lemah. Bukan semua perempuan. Ya? Ada perempuan yang lemah, betul-betul lemah jiwanya. Ya? Lemahnya jiwa tadi ini. Yang lemah jiwa ni kerana dia ada dua perkara yang dia lemah. Pertama, dia tidak redha kepada takdir Allah. Kedua, dia tidak tawakal kepada Allah. Bila dua sifat kita ada, dan jiwa kita lemah. Jiwa kita akan lemah kalau dua sifat ni tak ada. Wa iman laki-laki berubah ya, tapi laki-laki ni memang otomatik untuk bagi kuat dia lah. Ya. Bagi kuat. Sehingga ada nabi yang tidak redha kepada takdir Allah. Tak boleh dengar ya. Nabi
Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, ada seorang Nabi yang ditegur oleh Allah kerana tidak redha kepada qada Allah. Nampak tak? Dia kena bagai-bagai tekanan lah. Dalam hidup dia bagai-bagai tekanan. Dia tidak redha sehingga Tuhan tegur. Akhir Tuhan kata, aku akan cabut balik kenabian daripada kamu. Nampak tak? Maka kamu kena patah balik kembali kepada aku, kata Allah. Ya? Barulah dia bertaubat. Ni Nabi ni. Nabi. Bukan Rasul, Nabi. Kalau Rasul, 4 sifat lah. 4 sifat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, hadith. Nabi dah, ya. Tu, itu faham tu. Dia bukan Nabi yang ada sifat itu tu. Rasul yang ada 4 sifat. Bukan sifat Nabi ya, jangan salah faham. Baik, jadi makanya bila jin-jin Islam ni menyorok dalam badan-badan perempuan, dia menjerit. Jadi kita baca ayat kursi dia tak lagi sedap duduk, kita baca ayat kursi. Nampak tak? Kita jampi-jampi baca, dia lagi lega. Dia kata, aku duduklah bagus dalam badan ni. Ini pula baca ayat kursi pula lagi. Jika pihak dia lari, nampak tak? Itu pernah jadilah sekali, Allah yarham Ustaz Hasan Din Al-Hafidh turun. Kami naik satu kapal terbang balik. Ya, saya pun baru habis daripada muzakarah haji balik kapal terbang. Dia pun balik, dia ada program di Penang. Itu kapal terbang. Sampai di Penang Airport ni. Tengok loriuh. Di penduduk-penduduk student perempuan ni. Rampailah dekat 20 orang. Rupanya seorang histeria. Histeria punya melumpuk apa semua. Dia pun nampak Ustaz Hasan ni, tak nampak Hasan nanti. Hasan nanti, no way. Ya kan? Baru nampak, dia pun nampak Hasan dia lah hebat kan. Ustaz, dia pun mari. Ustaz, tengok saya macam tolong Hasan. Dia pun jampi lah. Jampi. Itu tendang dia tu. Perempuan tu tendang lah. Dia dekat ni muka lah. Tendang. Oh, tak boleh. Dia nampak saya. Ustaz Hasan dia panggil saya. Dia panggil saya. Dia kata saya ada orang tak ni. Ustaz Hasan, tolong saya bantu buat apa boleh. Saya kata tolong pinjam pen je, bagi pen. Ini apa ambil ilmu dia lah. Pinjam pen dia. Bagi pinjam pen, ada beberapa perempuan dia bagi pen kata, ballpoint. Ya. Saya pun pegang, saya kata apa pegang ni, saya nak pegang dia ni. Nak pegang kaki dia. Pegang ibu jari lah. Ibu jari kiri. Dengan ibu jari dua, dengan ibu jari yang jari ke tengah, jari dua. Ibu jari dengan jari dua. Kita buah pen je lah, buah pen. Buah pen tu kita kapit lah. Kayak. Memang sakit sebab benda tu duduk tu. Memang benda tu, makhluk tu duduk situ. Dia takkan lari, nampak? Itu kepentingan ibu jari kaki kita tu besar. Dia duduk situ, bila kita kapit, dia riak. Dia riak, kita tanya, main mana? Pasti faham, main kacau. Dia habang, dia kata, aku begini. Lah ni hang keluar. Hang tak kena mengenal dengan perempuan ni tau. Hang keluar. Hang bagi kacau, bagi masalah. Bagi rosak nama Islam, nampak? Baik-baik dia keluar, senang habis. Tak payah jadi apa, nampak. Tu, dia senanglah. Tentang boleh jadi histeria, buat betul lah. Guru cikgu sekolah. Kalau student jadi histeria, buat betul lah. Ambil pen, bubuh ibu jari dengan jari nombor 2, jari kiri, tekan. Sakit. Kalau kita bubuh, sakit lah. Rupanya benda tu. Dia akan cakap betul. Makhluk yang ada dalam diri dia tu akan cakap betul ya. Pasal apa dia singgah, pasal dia main kok mana, nampak? Jadi kita suruh dia keluar. Kalau orang tak keluar, aku tak ada lepas. Sakit. Baik-baik aku keluar. Dia keluar, pum je tu. Tu cerita dia tu lah. Senang. Kalau tuan-tuan nak buat berkeras pun boleh. Tak masalah. Kau nak buat berkeras kan? RM50 suku. Tu dia. InsyaAllah saya kata dulu, kita akan sambunglah nanti ya pada ayat yang berikut. Pada ayat pangkal yang kita habis. Cuma kita ambil ayat 14 balik lah. Ayat 14 balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.